Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak terangkan tentang perbezaan aktiviti pembelajaran kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum permata SEC 2313 kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Fakulti Bahasa dan Pendidikan Cik Syafawati Atikah binti Syafi'i. Saya Madiah Mahira binti Hanafi di 2310209 di Park Grup 1 SEM 2. Apa itu kurikulum? Pengenalan kurikulum. Masyarakat membantu pelajar menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang sangat penting dimiliki seseorang. Menyediakan sesuatu yang merangsang dan membantu mengarah potensi kanak-kanak. Apa itu KSPK dan permata? Mari kita lihat. KSPK adalah Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK kemudian disemak kembali dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Semakan 2017 diterbitkan. Dalam semakan ini, penekanan kepada kemahiran abad yang ke-21 dan kemahiran berfikir aras tinggi dikenali sebagai KBAT diperlukan dan mengikut kesesuaian murid. Mari kita lihat permata. Permata adalah sebuah analogi digunakan untuk menekankan bahawa kanak-kanak adalah insan yang sangat berharga dan sebuah anugerah yang tidak ternilai daripada Tuhan kepada manusia. Mari kita kenalkan KSPK dan permata. KSPK adalah diperkenalkan pada tahun 2010 dan telah disemak semula pada tahun 2017. Mencapai kualiti kurikulum yang dilaksanakan standing dengan standard antarabangsa di bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025. Okey, permata pula telah ditubuhkan pada 2004 dan 2005 yang telah menjadi sebagai satu pendekatan proaktif untuk menangani masalah sosial di kalangan remaja dan belia. Kurikulum permata juga telah disemak semula pada tahun 2008 dan semak kedua juga telah dilakukan pada tahun 2012. Setiap kurikulum mempunyai logo dan usia yang berbeza. Mari kita lihat. KSPK adalah pada usia 4 dan 5, 6 tahun. Permata pula pada usia 0 hingga 4 tahun. Mari kita belajar tentang sejarah kurikulum prasekolah. Pada tahun 1986, bahan dinamakan Bahan Program Pukar Pendidikan Prasekolah. Pada tahun 1993 dinamakan Garis Panduan Kurikulum Prasekolah Malaysia. Pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan pada 2010 Dokumen Standard Kurikulum Prasekolah dan akhir sekali dinamakan KSPK semakan pada tahun 2017. Seterusnya, sejarah permata. Program permata negara telah dimulakan pada tahun 2007 dengan pembukaan 4 pusat anak permata di Suruhanjaya, Kepala Batas, Pemagar dan Putrajaya sebagai perintis bagi melaksanakan kurikulum permata negara. Pada tahun 2008, sebanyak 10 buah lagi pusat anak permata telah dibuka iaitu 1 pusat di setiap negeri menjadikan jumlah kepada 14 buah pusat. Program permata telah diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat mulai tahun 2009 dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS, Jabatan Perpaduan, Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu dan Taska Tempat Kerja. Pada tahun 2010, program permata telah diperluaskan ke 3 kawasan parlimen setiap negeri. Jumlah pusat yang diguna pakai kurikulum permata sehingga kini ialah sebanyak 567 sebuah pusat yang telah memberi peluang kepada lebih 20,000 kanak-kanak untuk membantu pendidik awal kanak-kanak yang berkualiti. Perbezaan Akta Undang-Undang. Di bawah Akta Undang-Undang, KSPK diberikan nama Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Kurikulum prasekolah bermaksud garis panduan kurikulum yang diluluskan oleh Menteri di bawah Seksyen 22. Pendidikan sekolah artinya program pendidikan bagi murid yang berumur dari 4 hingga 6 tahun. Tadika mana-mana tempat di mana pendidikan prasekolah disediakan untuk 10 orang murid atau lebih. Manakala Akta Undang-Undang bagi permata, Akta Asuhan Taman Kanak-Kanak 1984, Akta 308. Tujuan pengubahan adalah untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran pemeriksaan dan penguasa ke atas taska dan bagi perkara yang berkaitan dengan demi menjaga keselamatan, kesejahteraan, perkembangan menyeluruh kanak-kanak.
di bawah Seksyen 2 Akta 308, mana-mana permis yang menerima masuk 4 orang atau lebih tidak termasuk isi rumah dan menerima upah. Mari kita lihat perbezaan matlamat KSPK dan matlamat permata. Matlamat KSPK dapat mengembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh yang bersepadu dalam aspek jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti pelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Manakala pula pematlamat permata menyediakan program asuhan didikan awal yang bersepadu kepada kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun, menyediakan peluang kepada mereka supaya dapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti. Mari kita lihat ada beberapa objektif antara KSPK dan permata. KSPK menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan, mengamalkan nilai Islam dalam kehidupan, mengamalkan nilai murni dalam masyarakat, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan, menjaga keselamatan diri dan akhir sekali, memperkembangkan konsep kendirian positif dan keyakinan diri. Seterusnya, objektif permata membina emosi akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu yang bersasiar mulia, sopan santun, tenang, ceria, penyayang, berempati dan adil. Membina kemahiran sosial, interpersonal dan intrapersonal yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Dan mendidik kanak-kanak mengamal pemakanan sihat, kebersihan, keselamatan diri dan gaya hidup sihat. Mari kita lihat perbezaan antara bidang pembelajaran KSPK dan permata. Saya akan terangkan bidang pembelajaran KSPK. Yang pertama, komunikasi, perkembangan fizikal dan estetika. Ketiga, kemanusiaan. Keempat, keterampilan diri. Kelima, sains dan teknologi. Dan terakhir, kerohanian dan sikap dan nilai. Kaedah pembelajaran adalah menggunakan rancangan pengajaran harian dikenali sebagai RPH atau Lesson Plan. Contoh aktiviti untuk KSPK dalam bidang pembelajaran adalah kemanusiaan seperti menjamu Hari Kemerdekaan kerana kanak-kanak dapat menghayati semangat patriotik dan perpaduan kaum. Mari kita lihat bidang pembelajaran permata pula. Kurikulum permata mempunyai 6 bidang perkembangan, iaitu yang pertama, perkembangan sosial, emosi dan kerohanian. Kedua, perkembangan bahasa, komunikasi dan awal interaksi. Ketiga, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Keempat, perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Kelima, perkembangan fizikal dan psikomotor. Dan terakhir, perkembangan kreativiti dan estetika. Untuk kurikulum permata pula, kaedah pembelajaran yang digunakan iaitu rancangan pengajaran aktiviti dikenali sebagai RPA. Contoh aktiviti saya terangkan di sini untuk permata dalam bidang perkembangan bahasa, komunikasi, awal interaksi seperti lampu isyarat kerana kanak-kanak pada usia 2 tahun hingga 3 tahun dapat menyebut dan mengenal warna seperti merah, kuning dan hijau. Strategi PDPC, pembelajaran dan pemudahan cara KSPK. Yang pertama, pembelajaran berpusatkan murid. Kedua, belajar melalui bermain. Ketiga, pembelajaran berasaskan inquiry. Keempat, pendekatan bertema. Kelima, pendekatan bersepadu. Pembelajaran berasaskan projek. Ketujuh, pembelajaran misteri. Kelapan, pembelajaran kontekstual. Dan kesembilan, pembelajaran pelbagai kecerdasan. Manakala permata pula, yang pertama, belajar melalui bermain. Yang kedua, konsep 3E yang bermaksud exploring, meneroka, experimenting, eksperimen, expressing, pengalaman. Ketiga, pembelajaran berdasarkan konsep 3E melibatkan pembelajaran secara hands-on dan act. Mari kita bezakan fokus KSPK dan permata. KSPK melahirkan murid yang mempunyai kebolehan komunikasi dan bersosialisasi dengan keyakinan menghasilkan murid yang mampu menghadapi cabaran, menyelesaikan masalah, keinginan untuk belajar dan bersedia untuk pembelajaran seterusnya. Manakala fokus permata pula membentuk sosial diri, kemahiran sosial, interpersonal dan intrapersonal dan kerohanian kanak-kanak. Dan akhir sekali untuk penerangan saya antara KSPK dan permata iaitu pentaksiran atau penilaian. Untuk KSPK yang pertama, satu proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Kedua, secara formatif, sumatif, semester atau tahunan. Ketiga, mengesan keberkesanan.
pengajaran guru. Dan terakhir, membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan. Dan akhir sekali untuk permata pula, taksiran kanak-kanak dilakukan melalui pemerhatian dan bukan secara ujian atau peperiksaan. Dan akhir sekali, pentaksiran ini dinamakan sebagai penaksiran alternatif atau dilakukan berterusan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih memberi tumpuan tentang informasi saya sampaikan, iaitu perbezaan antara kurikulum KSPK dan kurikulum permata. Saya ada beberapa pantun untuk anda. Di dahan arang hingga ke nari, hingga sekawan di pohon sejati. Terima kasih saudara-saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Kalau ada sumbu di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Terima kasih.